الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, yang berada di atas talian, yang sama-sama dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 pada hari ini. Ya Ustaz ya, kita berada pada hari 2 Ramadan. 2 Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Okey, nampak macam batuk-batuk tu kan. Batuk sikit Ustaz. Nak bagi air tak boleh Tak sekarang boleh ya, dah. Ustaz ya. Okey. Sampai hati dah. Masya-Allah. Baik, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita meneruskan tilawah membaca Al-Quran dan juga kita ingin mendalami isi kandungan baca, faham. Moga-moga kita dapat mengamalkan isi kandungan surah yang ke-59. Surah Al-Hasyr, surah pengusiran. Siapa yang kena usir ini sebenarnya Ustaz ya? Ini tajuk yang menarik. Hari ini kita akan mendalami bahagian yang pertama dan insya-Allah pada hari esok kita akan mendalami bahagian yang kedua. Kita menghabiskan surah Al-Hasyr ini sebagai surah yang memberi panduan kepada kita bagaimana surah ini sebagai salah satu daripada musabbihat, daripada surah yang bermula dengan subhanallah ya. Allah menyatakan, sekali lagi ini bercakap tentang sekolah legaklah ni ya. Sekolah untuk kita sama-sama menjemput kemenangan daripada Allah untuk umat Islam di akhir zaman ini. Sekali lagi yang akan menang dalam hadis Nabi dinyatakan, tapi syaratnya mestilah mematuhi kepada 7 surah yang digelar sebagai musabbihat dan salah satunya surah Al-Hasyr sudah kita bincangkan, surah Jumaah, surah Hadid, surah Saf ya. Ada lagi beberapa surah semalam pun yang menarik, kita akan semalam surah Al-Qamar. Semalam Al-Qamar ya, surah Al-Qamar, surah yang bagaimana kita boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan melihat bencana yang telah berlaku ya. Kalau tak nak kena bencana pada diri sendiri. Baik Ustaz, kita mulakan bersama dengan tuan-tuan yang di rumah yang sudah pun memegang mushaf, yang belum boleh ambil sekarang ataupun muat turun di Smart Quran. Muka surat 545, tapi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton setia Malaysia Quran Time, bukan sekadar di Malaysia Ustaz. Sahabat-sahabat kita daripada Singapura Ustaz, New Zealand pun katanya New Zealand pun ada, Sydney ada. Betul. Antara sahabat-sahabat kita pada tengah hari ini Puan Mada, Puan Rozi, Puan Halijah daripada Singapura Ustaz, Singapura. Dan jugalah seluruh yang Ustaz sebut tadi daripada New Zealand dan sebagainya. Kita bergabung, kita bersua, kita bertemu kerana Al-Quran. Dan sekarang kita berada di bulan Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Bulan yang dinyatakan dalam sabda Nabi sallam, Rasulullah kata Al-Quran dan Ramadan ini dia memang best friend Ustaz. Best friend. Dia memang best friend. So kalau bulan Ramadan pun kita tak bersahabat dengan Al-Quran, jadi agak bahaya. Menariknya Malaysia Quran Time kita bersama dengan Al-Quran sudah hampir sebulan Ustaz. Sebulan lebih kan? Warming up kita, panas badan kita lebih. Betul. Jadi memang subhanallah, hikmah yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu taala. Maka mari kita panjatkan kesyukuran dan kita mohon terus hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada surah Al-Fatihah sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang Ustaz ya. Kita baca dalam solat dan juga di dalam Al-Quran ini. Selepas Fatihah ini Allah ulang-ulang apakah mesej berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan ibadah kita sebagai hamba dan kita sebagai individu manusia, insan yang ingin mengikut jalan yang lurus, ya, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Dalam surah Al-Hasyr ini Allah menjelaskan bagaimana Nabi berada di Madinah menghadapi cabaran bersama dengan musuh, ya. Yang ini adalah surah Madaniyah, surah selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Kalau di perang Badar itu ada satu bani daripada orang Yahudi namanya adalah Qainuqa yang telah diusir kali pertama. Ya, kali pertama. Nanti dalam surah ini pun akan disentuh sedikit. Dan kali kedua ini Bani Nudair ataupun Bani Nadir, ya, itulah perbahasan dalam surah ini. Dan bila saya melihat pada surah ini Ustaz ya, secara ringkas sinopsisnya, Allah mengusir Bani Nadir ataupun Nudair yang mengancam Nabi pada ayat 1 hingga 4. Yang itu kita akan belajar, melihat, dan kita akan lihat apa kaitan dengan kita tahun 2020 ini Ustaz ya. Itu yang penting tu. Dan yang keduanya ialah hukum tentera Islam menebang pokok. Mengapa pula tiba-tiba keluar yang berkait itu? Kita akan nantikan. Pasal Quran ni dia nampak macam melompat. Tetapi sebenarnya bila kita tengok, faham betul-betul, dia macam kedai kat kita borak kat kedai makan Ustaz kan. Mana ada satu tajuk daripada awal sampai akhir kan. Dia tiba-tiba pasal bola, lepas tu pasal Pokemon. Tiba-tiba ada Pokemon pula. Lepas tu masuk pula kepada bulan Ramadan, tiba-tiba keluar PKP. Kan. Jadi itu cara komunikasi Allah. Tapi kita akan tengok dia ada kaitan. Dan bahagian yang ketiga kita akan melihat rampasan perang. Ya, bagaimana dia diuruskan dan bagaimana Allah memuji Muhajirin dan Ansar, ya, mereka yang awal berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan Ansar yang menerima tetamu ini untuk kita belajar bersama dan kita ambil pelajaran pada hari ini. Jadi Ustaz, mari kita mulakan bahagian yang pertama ayat 1 hingga 4 pada muka surat yang ke-545. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak mula baca Ustaz. Untuk permulaan ini kita akan baca ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat. Jadi surah Al-Hasyr ini sebagaimana yang kita maklum, kalau kita perhatikan secara umumnya ayat dia panjang-panjang Ustaz. Masya-Allah, ayat dia panjang-panjang tuan-tuan, dan memang pastinya dia akan menguji nafas kita Ustaz. Dan tekak kita dan tekak kita. Tapi insya-Allah ada panduan-panduan waqaf-waqaf, contohnya dalam ayat yang saya akan bacakan ini, kalau kita perhatikan ada waqaf yang bersimbol sad lam ya tu Ustaz kan. Sad lam ya itu maksudnya apa? Maksudnya boleh berhenti tapi elok sambung. Tapi boleh berhentilah. Diharuskan untuk kita berhenti. Jadi kalau nafas kita tak sampai, kita berhenti Ustaz. Baik. Jadi kita cuba insya-Allah. Ada sahabat di Facebook, Ismi Azila. Assalam Ustaz, mohon baca dengan lagu Bayati Ustaz. Oh, Bayati. Lagu itu mudah diikuti untuk orang-orang yang panik nafas macam saya. Saya sama juga panik, jangan panik umur je. Nafas tak apa Ustaz. Jadi saya cubalah, saya pun kita cuba Ustaz. Cuba baca dengan taranum Bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث
لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat 1 hingga 4 yang dibacakan dipimpin oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair ya. Semangat juga waktu 2 Ramadan ya. Kita doakan tuan-tuan tolong doakan ya kami terus ya. Baru 2 Ramadan. Baru 2 Ramadan ya. Dia kena punya semangat. kena semangat ya. Teruskan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah memang mencabar kita menukar norm kita ya. Norma biasanya boleh makan walaupun duduk kat rumah tapi ini tak boleh makan pula tu ya. Tapi alhamdulillah kita ada makanan rohani yang harapnya dia mengisi ruang masa yang ada. Dan Allah menyatakan pada ayat yang pertama, seawal ayat pertama Allah mengingatkan kita yang adik-adik yang tak pergi sekolah, bersekolahlah tentang tujuan hidup kita sebagaimana juga yang dilakukan oleh as-samawati wa ma fil ard, segala apa yang di langit di bumi bertasbih kepada Allah. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah, malaikat mempersoalkan makhluk yang akan dijadikan kerana mereka kata kami ini bertasbih, bertahmid, mentakdiskan, membersihkan Allah. Buat apa nak jadikan lagi makhluk yang merosakkan bumi apa sebagainya. Jadi itu yang dipersoalkan oleh para malaikat, tapi rupanya Allah kata semua memang bertasbih. Dan kalau kita tuan-tuan yang berada di rumah selalu baca Al-Quran, kita selalu ingat tujuan hidup kita adalah untuk bersihkan, bertasbih kepada Allah kerana Allah ini maha perkasa, Allah ini maha bijaksana. Allah mulakan satu ayat, kemudian Allah terus bawa cerita tentang Bani Nudair. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru, iaitu dialah yang telah mengeluarkan orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka di Madinah. Ini kisah asbabun nuzul, sebab turunnya. Dan kita melihat di sini li awwalil hasyr, pada ayat yang kedua perkataan li awwalil hasyr maksudnya apa? Sekali usir saja mereka terus keluar. Kan pasal orang-orang beriman mereka di Madinah ya, sahabat-sahabat mereka tak ada persediaan. Yang Bani Nadir ini dia ada kubu. Dia ada kubu je. Ada persediaan hebat. Tetapi sekali jalan saja terus. Pasal apa? Allah cakap orang-orang madzanantum an yakhruju, sahabat merasakan bahawa boleh ke kita mengusir mereka ya. Tetapi sebenarnya mengapa mereka bersangka-sangka begitu? Kerana ada husun nuhum, ada benteng ya, kemudian mereka ada pelbagai kelengkapan. Maksudnya pertahanan yang kuat lah. Pertahanan yang kuat. Ya. Maksudnya tak terfikir di akal. Tak terfikir orang Islam, sahabat yang beriman boleh mengusir mereka sekali zas. Begitu sahaja. Apa rahsianya? Rahsianya ialah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Didatangkan oleh Allah satu perkara, satu arah yang tidak disangka-sangka. Ya, satu yang tak disangka-sangka tu apa? Kaedah apa? Strategi apa? Allah mengatakan pada ayat yang sama, wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Ya, mereka Allah bagi satu senjata namanya takut.
masuk saja perasaan takut pada Bani Nudair itu, mereka yang buka benteng mereka sendiri. Masya-Allah. Masuk perasaan tu je. Masuk perasaan itu saja. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Dalam kehidupan kita ketika kita merancang sesuatu atas dasar kebaikan, kita bimbang ada keburukan-keburukan yang akan menghalang kita. Apa yang kita boleh belajar Ustaz? Allah boleh tentukan satu jalan saja, tiba-tiba sahaja COVID-19 ini boleh saja terus. Ya, kita bimbang, kita doa pada Allah. Allah boleh bagi satu lam yahtasibu yang kita tak boleh kira, semua dah okey. Allah boleh bagi, tapi syaratnya apa? Syaratnya mestilah kita ini sentiasa mengambil pelajaran. Di hujung ayat kedua itu, fa'tabiru ya ulil absar. Orang yang ada basirah, kalau kita tengok surah Yusuf sebelum ini Ustaz ya, kita mengajak orang ala basiratin, ayat 108 surah 12. Inilah dia. Ya, maksudnya orang pada waktu itu sebenarnya selepas peristiwa ini ada lagi kena usir. Itu Bani Quraizah pula. Pada tahun sekitar 5 Hijrah tersebut. Tapi ialah bila dah tengok kes Bani Nudair sekitar tahun 3 Hijrah ini, ada orang yang dia tak nampak. Ya, yang harapnya pada tuan-tuan, pada saya, kita melihat ayat kedua ini sahaja, rupanya proses pengusiran itu untuk umat Islam menang di Madinah itu adalah satu proses yang boleh mudah berlaku apabila Allah membantu. Masya-Allah. Ya, itu ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga itu kalau kita tengok Allah menyatakan kalau Allah tak buat perkara tersebut, maksudnya Allah menyusun untuk mereka itu terusir, mereka tetap juga kena azab di dunia dan di akhirat. Masya-Allah. Jadi ini nak menceritakan Allah amat-amat jaga kepada orang yang beriman, yang nak buat kebaikan dalam dunia ini, frontliners yang nak memperjuangkan kebaikan, Allah bersama. Ya, kalau kita niatkan ia untuk Allah. Dan ayat yang keempat, mengapa kaum Bani Nudair yang diusir ini, sebenarnya mereka yang nak halau Nabi tapi mereka yang kena halau. Ya, pasal mereka ini zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Pada ayat yang keempat, mereka ini syaqu. Istilahnya kalau dalam surah sebelum ini, surah Mujadalah, bercakap tentang hada. Hada ini maksudnya ialah apabila seseorang itu dia selalu nak menghalang. Ya, syaqu ini dia selalu hada ini dia suka menyusahkan orang. Maksudnya orang bagi idea, jomlah kita pakai sanitizer. Disusahkan. Jual mahal, kemudian dia kata sanitizer ini tak payahlah pakai je air. Dia menyusahkan. Tapi kalau syaqu ini dia suka melawan. Bani Nadir ni dia bila Nabi cakap jom pergi berperang ke ataupun jom perjuangkan kebaikan semua, dia suka lawan, bagi idea membangkang. Itu sebabnya membangkang ini berjaga-jaga. Ya, walaupun kita ni mungkin nak membangkang, ya, tapi jangan sampai idea baik pun kita bangkang, khawatir nanti Allah akan memberi syadidul iqab, ya, azab yang besar. Salah satu bangkangan mereka ialah mereka mempersoalkan satu perkara, iaitu pokok. Ustaz, mari kita baca Ustaz, ayat nombor 5. Baik, sebelum saya baca Ustaz, saya tertarik dengan satu komen sahabat kita di Facebook, iaitu daripada tuan ataupun saudara Barath Morgan. Masya-Allah. Alhamdulillah, saya muallaf kurang faham masuk Quran, tetapi melalui program ini, Masya Quran Time, tahu segala maksud semua ayat. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan ramai lagi sahabat-sahabat Barath Morgan ini untuk bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Terima kasihlah Ustaz Fazrul. Terima kasih sama. Beri penerangan selalu, masya-Allah. Alhamdulillah. Dan tahniah jugalah kepada TV kita ni, TV Hijrah. Subhanallah. Moga Allah terus permudahkan, insya-Allah. Dan bulan ini bulan Ramadan Ustaz ya. Bulan Ramadan turun Quran, hudal linnas, petunjuk pada bukan sekadar manusia beriman, petunjuk pada semua manusia semua. Allahu Akbar. Masya-Allah. Baik. Jadi kita nak sambung satu ayat je Ustaz Ya. Satu ayat sahaja yang kita nak bacakan, iaitu ayat yang kelima yang terletak di muka surat 546. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظيم.
Surahul Azim ayat 5 pendek je Ustaz ni, satu je ya. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, mungkin bila melihat kepada ayat nombor 4 tadi tu bercerita tentang siapa yang suka melawan orang yang nak buat baik, idea daripada Allah dan Rasul, maka azab yang besar. Masya-Allah. Azab ini ditunjukkan tadi, iaitu dia kena usir. Cuba tuan-tuan Ustaz lah, kalau Ustaz ya, kalau kita kena usir daripada Malaysia Ustaz. Kan? Dia tak payah usir daripada Malaysia. Keluar daripada daerah pun ataupun keluar daripada syarikat pun kan? Keluar daripada keluarga. Lagilah mencabar Ustaz ya. Jadi Allah mengazab ya, semua perancangan ini adalah daripada Allah bagi orang yang suka melawan, istilahnya syaqullah wa rasulah. Ya, jadi maksudnya menyusahkan. Satu, dalam ayat surah sebelum ini Mujadalah kita tak kaji lagi, tapi bila kita bandingkan hada dengan syaqa ya, syaqa ini dia melawan. Ada perkara baik dia lawan. Lawan. Dan salah satu yang dilawan oleh Bani Nadair ini ialah ketika mereka berada dalam kubu itu, dia ada pokok tamar. Ya, di sini adalah linah. Dia tak cakap tamar, linah. Linah ini adalah pohon tamar yang ada buah yang ranum. Dia bukan yang masih tak masak lagi, kecil ke tak. Ini dah ada hasil-hasilnya dan berhargalah, berharga, sumber ekonomi. Sumber ekonomi. Bagi tentera Islam pada waktu ini, dia Nabi menyuruh untuk tebas ataupun potong pokok, beberapa pokok di situ, bukan semua ya, daripada millinah ya, millinah ini. Jadi bila dibuat begitu, mereka pun cakap ni suka menentang ni ya. Dia cakap apa kan, tengok Nabi kamu siap suruh pergi lagi merosakkan tanaman-tanaman. Jadi dia menggunakan dalil itu, dia ada dalil bukan ya, bukan tak ada dalil, tapi untuk merosakkan apa yang Nabi buat ya. Jadi ketika dia bercakap begitu, Allah cakap Allah yang defend, melindungi Nabi dan juga kepada sahabat. Pasal sahabat pun rasa terkesan juga, betul lah kita ni merosakkan ni. Ya, sebab pohon tu bernilai dan dalam keadaan ranum. Dan ranum. Ialah macam pelik lah kan? Pelik. Tapi sebenarnya pokok itu bila dia ditebas, beberapa pokok itu sebenarnya menampakkan kubu mereka. Subhanallah. Bila nampak kubu mereka pun dah rasa takut. Selama ni orang-orang ini terlindung. Dan kalau nanti kita akan tengok nanti pada hari esok lah Ustaz ya, ketika kita baca, Allah membongkar rahsia orang-orang yang melawan kepada Allah, melawan pada orang beriman. Masya-Allah. Iaitu mereka ni sebenarnya penakut je. Ya, dan surah ini, surah Al-Hasyr ini satu daripada 7 surah musabbihat. Rahsia umat Islam menang, salah satu tanda umat Islam menang Ustaz, ialah bila satu tempat ini menang. Yang sekarang ni masih lagi kalah. Masih lagi kena hentam, kena bom, kena apa. Namanya ialah, tuan-tuan boleh teka yang ada dekat Facebook, kalau boleh teka nama Ustaz. Nama maknanya dia orang boleh jawab, tapi tak ada, bukan soalan kuis lah. Bukan soalan Cuma kuis. kena share dekat hari ini sini. tak ada soalan kuis. Satu tempat yang sekarang ini ditindas dan satu kota yang suci bagi kita. Kiblat pertama. Kiblat pertama. Banyak clue tu. Banyak clue dah tu. Rasa dah ada jawapan dah tu. Okey, ada jawapan ke? Mari kita tengok. Okay. Jadi sementara kita tengok jawapan Ustaz Ya. mungkin kalau boleh saya katakan, maknanya Rasulullah SAW mengarahkan sahabat untuk tebang pokok ini, adakah itu satu strategi juga? Yes. Itu strategi. Pasal nak nampakkan, dan akhirnya mereka rasa lebih takut lagi lah. Allah dah masukkan takut, dah tebang pokok tu. Habis dia kata. Alamak. Kami diketahui. Maka akhirnya mereka buka pintu kubu mereka, mereka keluar selepas itu. Ya, mereka keluar selepas itu. Dan ayat kedua kalau kita patah balik, sebenarnya yang merosakkan rumah-rumah mereka sendiri, biaidihim, dan juga orang-orang. Mereka yang rosakkan sendiri. Mereka pasal kata Rasulullah, okey ambil je mana bahagian kamu dan kamu keluar. Maka mereka ambil lah, dia cabut lampu lah apa sebagainya itu. Rumah sendiri yang cantik tu dia rosakkan. Macam sekarang ni ada chandelier lah apa sebagainya kan. Okey keluar, okey ambil lah mana internet ke apa ke, pasal penting untuk PKP. Itu adalah yang berlaku, dan Allah nyatakan pada ayat nombor 5 sebenarnya tidak ada masalah ya. Kerana apa? Mana jua pohon kurma yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka itu adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan fa biiznillah waliyuhziyal fasiqin, dan untuk menghinakan orang-orang fasik sebentar tadi. Inilah yang berlaku bagi orang-orang yang menghalang, menyusahkan, yang menentang kepada kebaikan yang dibuat. Bagi tuan-tuan, bagi saya sendiri, kalau ada idea baik, jangan bangkang. Ada idea baik, mudahkan, kerana Allah
menantikan kepada kita cabaran dan ujian yang besar kalau kita jadi orang yang membangkang. Ini bahagian pertama. Kita nak melihat selepas ini bagaimana ya bila dah menang itu orang Islam nak buat macam mana harta ini, dan pujian Allah kepada orang yang menguruskan cara terbaik sebagai contoh kepada kita. Bertemu sebentar lagi Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Alhamdulillah kita menyambung kepada surah Al-Hasyr sebentar tadi ayat 1 hingga 5, dan selepas ini kita akan terus ya dalam ayat yang ke-6 hingga ke-10 bersama dengan Ustaz Tirmizi Ustaz ya. Tapi sebelum itu saya ada baca komentar daripada Siti Zawal, bilalah Ustaz Fazrul nak baca Quran dengan Taranum Hijaz. Okey. Jadi yang itu saya kena maklumkanlah, insya-Allah pada satu hari nanti okey bukra dalam bahasa Arabnya, dan waktu itu ustaz yang tadabbur, saya pula yang bukan Taranum Hijaz Ustaz, bukan dia Taranum Fazrul sajalah ya. Okey. Takut apa Ustaz? Takut bukan tadabbur tapi berterabur kalau saya. Jangan tuan-tuan. Jadi cantik dah. Ustaz Fazrul baca Hijaz dan tadabbur sekali. Oh, maksudnya itu lagi mencabar tu. Okay. Baik, pada kali ini kita nak teruskan pada ayat 6 hingga 9 ya. Tadi kita bercakap tentang apakah yang berlaku. Ini umat Islam dah menanglah ni. Okay, sahabat menang bila mengusir Bani Nadir. Jadi apa tinggalan mereka itu dinamakan sebagai fa'i ataupun fa'i, iaitu harta rampasan kerana tidak berperang. Ya, kalau harta rampasan selepas berperang namanya adalah anfal. Ya, itu dalam surah Al-Anfal. Jadi kita nak melihat bagaimana pengurusan harta rampasan ini dia ada kaitan dengan pengurusan ekonomi satu, dan kemudian nanti kita nak lihat bahawa sahabat-sahabat Muhajirin Ansar bagaimana Allah puji mereka, bagaimana Ansar ini ada polisi apa istilahnya foreign policy ya, polisi luar, macam mana mereka ini dipuji, diangkat oleh Allah SWT. Jom Ustaz kita mulakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita nak sambung bacaan kita ayat 5 saya. Ya. Bermula maaf saya, bermula ayat 6 hingga ayat 9, panjang hampir satu muka, separuh muka. Puan Azza Aziz, subhanallah Ustaz, saya selalu baca surah ini, mana favorite surah, antara surah favorite. Bila dapat huraian maksud surah ini, terasa banyaknya hikmah dalam kehidupan seharian. Masya-Allah, terima kasih kerana bergabung kita. Okey. Kita sambung Auzubillahi minasyaitonirrajim pada muka surat 546. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim, inilah formula bagaimana tentera pada zaman Rasulullah sahabat menang. Ustaz ya, mengapa mereka dibantu oleh Allah, inilah formula yang disampaikan, dan bila mereka menang Allah memberi kepada mereka formula pengurusan harta rampasan yang ada ya. Apa kaitan dengan kita pada zaman 2020 ini ialah kalau umat Islam mahu menang ke atas bumi yang kita tanya tadi, banyak yang menjawab di atas online, betul jawapannya adalah Palestin ya, yang sekarang ini di kacau oleh Israel, orang-orang Yahudi. Macam mana kemenangannya ialah satu, Allah boleh beri kemenangan yang kita dah belajar tadi, dan bagi kita umat Islam perlulah mengamalkan, melihat kepada 7 surah musabihat ini kena diamalkan satu persatu. Dan dalam peristiwa dalam ayat nombor 6 tadi itu ada fai, iaitu satu harta rampasan tanpa berperang. Kalau sebelum ini pengalaman bila Anfal berperang, Allah mendidik kepada tentera-tentera Islam ya, pasal mereka siapa yang depan dapat harta dia boleh ambil. Yang belakang yang tunggu dapat sikit ya. Jadi Allah mendidik ya mereka dengan 40 lebih ayat surah Al-Anfal, baru Allah beritahu sebenarnya kamu dapat bahagian. Jadi 1/5 untuk Baitul Mal untuk Allah dan Rasul, kemudian yang 80% dapat kepada mereka bagi-bagikan. Tetapi dalam itu kalau dah berperang, dah bekerja keraslah. Yang ini Allah cakap dalam ayat yang ke-6 itu, kamu tidak menunggang kuda ya, kamu juga tidak tunggang unta. Jadi tak ada apa-apa, tak ada perbelanjaan digunakan. Jadi apakah Allah cakap? Allah cakap walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Allah beri kemenangan kepada rasul dan Allah yang berkuasa. Allah yang bagi menang, bukan kamu, kan? Jadi Allah bagi dia punya formulanya, iaitu semua harta rampasan bukan perang ini semuanya untuk Rasul daripada apa yang dapat daripada ahli Qura, daripada Bani Nadir tadi tu. Jadi maksudnya mereka tak dapat. Tak dapat. Pasal apa? Pasal yang datang naik kuda ni orang kaya lah Ustaz. Yang naik unta, yang tak naik kuda ni apa sebagainya, sama ada mereka tak ikut ataupun mereka ikut, mereka tak ada kuda apa sebagainya. Jadi biasalah bila naik kuda kena adalah perbelanjaan. Macam sekarang naik Ferrari, tuan-tuan, mestilah dia punya perbelanjaan, klaim dia tinggi kan. Bila klaim pada Rasulullah kata tak ada bahagian. Ya, pasal kamu tak ada perbelanjaan apa pun, kamu bawa sana balik kan. Yang dapat ialah siapa? Wali rasul walizil kurba, kepada orang-orang yang kaum kerabat, yang yatim, pada orang miskin, ibnu sabil, ini yang dapat. Maksudnya kumpulan sosial yang kurang bernasib baik ini dapat menggunakan harta Baitul Mal yang dapat daripada fai tadi ya. Dan ini adalah perjuangan dalam agama Islam, dalam Al-Quran ya. Maksudnya ialah apa?
Maksudnya kalau Allah cakap dalam ayat ini, panjang ayat Ustaz ya. Kalau kita tengok la yakunu dulatan bainal a'niya'i minkum. Dia tidak mahu harta yang ada itu hanya berkitar Berlegar. pada orang kaya sahaja. Ya. Pasal yang naik kuda tu orang kaya. Ya, zaman sekarang ni orang naik kereta berlambang kuda. Ferrari kan Ustaz kan. Jadi yang itu dan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bagi ambil, yang Nabi larang. Ini menjelaskan tentang dasar ekonomi di dalam agama kita, iaitu perjuangan agama ini adalah perjuangan kepada kumpulan, kalau zaman di Malaysia ini B40. Itu perjuangan agama Islam. Pasal apa? Pasal kalau ada istilah dalam ekonomi Ustaz ni, kalau saya sempat membaca tadi, istilahnya trickle down economy. Trickle down economy ni maksudnya kita mesti bantu orang kaya, orang buat bisnes, bagi kurangkan cukai agar nanti dia boleh buat peluang pekerjaan, nanti mereka akan memberi infak, memberi derma, memberi macam-macam, tapi sebenarnya tak berlaku. Dasar ekonomi itu teori nampak cantik tetapi ia tidak berlaku. Orang kaya dia tetap dia akan besarkan lagi kerak dia. Ya. Kan, bisnes yang besar dia akan besarkan lagi kerak dia. Dia punya itu perkara ini mungkin sensitif sikit ya, tetapi bercakap tentang dasar ekonomi dalam Islam, dalam surah ini perjuangan adalah untuk orang bawah. Masya-Allah. Mesti cari untuk orang bawah, orang atas kena tengok orang bawah. Kita tak payah tengok orang atas. Orang atas tu dia pandailah cari duit sendiri, tapi orang atas tu perlu tengok orang bawah, dan Quran memperjuangkan mereka. Masya-Allah. Jadi ini amat mantap macam mana Allah membawakan perspektif kepada kita. Dipuji kepada kumpulan Muhajirin Ansar pada ayat 8 dan 9. Ya. Mengapa Allah puji? Kerana mereka adalah orang yang berjuang walaupun tak ada. Masya-Allah. Ya, tak cukup duit ya, di kalangan fuqara, orang fakir. Betul. Mereka tetap juga keluar ya untuk berjuang mencari keredaan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka dah orang yang benar-benar iman mereka. Allah puji. Tapi bila Allah puji Muhajirin ya yang datang ke Madinah ini, Ansar akan cakap, mereka dahlah datang ke tempat kita, dapat pula dapat pula harta pasal mereka ni fakir, dapat pula harta daripada fai tadi. Ya, Allah puji pula Ansar. Mari kita tengok Ustaz ya. Kita ayat yang ke-9 ni, masya-Allah, ini dasar polisi luar ya, orang Madinah macam mana melihat kepada orang Mekah datang. Ya, orang Malaysia melihat orang Rohingya datang. Macam mana polisi kita? Kalau ada orang lain daripada luar datang ke negara kita atas dasar keimanan ya, selain daripada dia keperluan dia, apa polisinya? Mari kita tengok. Dan orang Ansar mendiami negeri Madinah serta telah beriman sebelum mereka, mengasihi orang yang berhijrah ke tempat mereka. Allah beritahu yuhibbuna man hajara ilaihim. Cinta. Bukannya dia ni daripada luar kan, kita orang Malaysia mari nak menyusahkan nak menyusahkan kita. Dah bukan begitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok di sini kalau diteruskan wala yajiduna fi sudurihim hajah, mereka tak berhajat pun mimma utu wa yu'thirun. Atas apa yang diberikan kepada orang Muhajirin tadi, dapat fai tadi, dapat harta rampasan, mereka tak ada satu sekelumit pun hajat untuk perkara tersebut. Tak nak. Tak apa, biar mereka dapat. Ya, sampai tahap begitu sekali, itu masya-Allah ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Subhanallah. Apa maksudnya? Ithar, dia mengutamakan Muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan yang susah, berhajat juga. Orang Madinah ini, Ansar ini ada juga tak cukup. Abu Ayyub Al-Ansari itu tak kaya sangat pun, tetapi dia tetap utamakan Nabi, utamakan sahabat. Subhanallah. Ini Allah cakap wa man yuqa syuhha nafsih, barang siapa yang terlindung dari perkataan syuh. Syuh ini dari kaitan dengan bakhil Ustaz ya. Bakhil ni datang orang minta derma, saya tak nak, kan, tak nak kan, itu namanya bakhil. Syuh ini ialah orang datang derma, kita bagi derma, tapi dalam hati ni asyik dia je minta derma. Itu namanya syuh. Siapa yang terlindung, apatah lagi di bulan Ramadan ini tuan-tuan, terlindung daripada perasaan ini, kita dah tolong orang, kita tak cakap-cakap dalam diri kita, Allah cakap faulaika humul muflihun. Masya-Allah. Subhanallah. Ini adalah cara mereka menang bagi umat Islam pada tahun 2020 ke hadapan ini. Kalau kita nak menang tuan-tuan, hubungan kita dengan manusia selepas kita beriman subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu iman kita itu pada ayat pertama diterjemahkan kepada polisi ekonomi, diterjemahkan kepada polisi hubungan luar, foreign policy, dan apakah kaedah mereka berinteraksi dengan orang-orang yang telah pergi, orang-orang beriman zaman dahulu. Ada satu doa mereka bacakan, masya-Allah, pada ayat nombor 10. Jom kita baca. Okey. Kita nak baca sekarang ayat yang ke-10, muka surat 547. Kalau diperhatikan Ustaz, ayat ini ataupun doa ini kita selalu baca Ustaz. Selalu baca ketika dalam satu solat.
Nanti kita tanyalah para penonton boleh jawab, boleh share dekat ni. Masa saya baca atau selepas saya baca nanti, kita biasa baca doa ini dalam solat apa. Okey, baik. Jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat yang ke-10 itu adalah satu doa yang amat special Ustaz ya, amat istimewa bagi tuan-tuan yang mungkin tak sempat ataupun tak pernah dengar, boleh tengok pada ayat 10 muka surat 547 ya. Doa ini adalah doa yang dirakamkan tanda kepada orang yang beriman yang ada hubungan baik dengan manusia dan mereka ni diberi kemenangan oleh Allah. Jadi maksudnya kalau kita nak menang di pada tahun 2020 ke hadapan ini ya, doa inilah doa ini. Pasal dalam doa ini sebenarnya kita berdoa Ustaz ya. Ada setengah orang kata kalau kita berdoa ni untuk apa kan? Selain daripada minta. Sebenarnya doa itu adalah kata positif untuk mengubat hati kita. Kan? Dia menyebabkan iman kita tu akan dia makin kuat lagi. Itu peranan doa. Walaupun doa itu bukan dalam bahasa Arab ya, tapi kita berdoa waktu sahur pagi tadi kan, ataupun nanti dekat nak buka puasa nanti tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Berdoa, kalau perlu senaraikan doa. Senaraikan doa untuk mak macam mana, untuk ayah, untuk keluarga, untuk isteri, untuk suami, untuk apa sebagainya, senaraikan. Pasal khawatir nanti dia doa seperti di atas. Kan? Dia tak nak jadi begitu. Ada orang doa seperti di atas, dia tak nak. Saya ikut je lah imam. Tak. Dia mesti dengan penuh khusyuk daripada hati kita. Kerana apa? Dia lebih kurang beginilah Ustaz ya. Kalau katakan anak minta ayah, abah kan, abah nak apa? Tea life. Contohnya lah kan bulan puasa ni kan. Allah. Awal lagi. Awal kan. Okey. Dia minta sekali ya, tapi kalau dah sampai 5-6 kali dan cara cakapnya dan dia tolong buat aja apa yang kita minta, dia tolong buang sampah apa sebagainya, kita pun rasa hafal Quran kan. Daripada tak nak bagi jadi bagi dua lagi kan. Okey, tapi jangan bincang lama Ustaz ini tengah hari ni. Okey, tapi itulah yang kita nak tengok pada apa yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa. Ya, apa isi doa tadi? Rabbana ighfir lana. Masya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami. Ighfir lana itu daripada perkataan ghafara, ada kaitan dengan mighfar. Kita dah bincang sebelum ini, topeng yang dipakai di medan perang. Masya-Allah. Satu, tak nampak siapa orang yang pakai, yang keduanya tak boleh dibunuh. Jadi bila tuan-tuan kita mendapat keampunan Ramadan, bulan keampunan ini, kita selalu doa, kesannya apa? Allah tidak akan nampakkan kita yang original. Pasal kalau original Ustaz, saya kalau original orang tak nak dengar saya cakap. Saya tak begitu. Tak begitu kan. Kita pun buat begitu aja. Pasal dengan dosa yang banyak kita sebelum Ramadan ini dan tak tahu lagi lepas ini Ustaz kan. Tapi bila kita dapat ighfir lana ya, dapat mighfar, orang tak kenal kita yang buruk-buruk tersebut ya, kita perlukan sangat kan. Dan yang keduanya, orang tak boleh nak bunuh kita. Bunuh dari segi fizikal satu, tapi dari segi karakter kita pun orang tak boleh kutuk, kecam kan. Leh cakap lebih dekat Malaysia Quran Time, tapi dia tak cakap begitu. Harapnya lah kan ya, tolong doakan kami berdua keluarga, dan kita doakan tuan-tuan juga sama. Dan dalam masa yang sama, dia bukan sekadar berdoa untuk kami, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Masyaallah. Ikhwan yang atau saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Subhanallah, ini adalah satu kesatuan ya, bagaimana Islam menyatukan kita. Dan bila Islam bersatu di akhir zaman ini,
Islam akan menang. Masya-Allah, tak bertindih sendiri. Tidak bergaduh. Dia tak ada kecam orang sana buat baik kan. Dia ni nak menunjuk ke. Dia doa orang tu buat atas dasar iman. Kita tak nampak dalam hatinya, jangan kutuk. Kan? Malah kita doa ampunkan dia kalau dia rasa tak betul ke apa ke. Jangan Itu kata sepatutnya, itu yang sepatutnya. Jangan sampai buat laporan polis ke kan. Itu kita rasa perlu dihidupkan. Pasal apa? Khawatir kalau kita tidak berdoa begini, kita tak jadi kumpulan yang menang di akhir nanti. Masya-Allah. Maksudnya, kita perlukan sangat kemenangan, bukan sekadar di sini, tapi lebih penting lagi di sana. Kan? Kita bersama dengan Nabi, dengan Siddiqin, Syuhada, Wassalihin. Dan salah satunya ialah bila kita berdoa begini. Wala taj'al, janganlah jadikan hati kami ghilla. Oh, subhanallah. Perkataan ghilla ini maksudnya dengki, tak puas hati orang lain dapat lebih, dapat lebih follower, lebih apa lagi? Dapat lebih banyak harta, dapat banyak like. Dia tengok orang lain, dia ni lebih share ni. Tak puas hati. Subhanallah. Kita kena selalu minta jangan hati kita. Pasal hati ni qulubina daripada perkataan qalb. Ya, dia sentiasa berbolak-balik. Waktu dengar Malaysia Quran Time, dia rasa okey. Kan? Bila baca Quran, Ustaz tapi bila lepas itu dia boleh berbolak-balik. Jadi caranya macam mana untuk tidak berbolak-balik ini? Doa ini. Dia doa ini lilladzina amanu, untuk orang beriman, dia sentiasa akan berzikir pada Allah. Itu sebabnya di hujung surah ini Allah cakap asmaullahul husna. Subhanallah. Betul, agar selalu ingat Allah, jangan lupa Allah. Bila lupa Allah, seseorang itu tak nak berdoa untuk dirinya. Dia tidak mahu doakan saudara-saudaranya yang buat kebaikan, nasabahku nabil iman, dan dia pun ada rasa ghil. Dia rasa tak puas hati kan. Bulan Ramadan pun boleh rasa tak puas hati. Pasal apa? Pasal syaitan mungkin tak ada, tetapi jiwa itu sendiri dah rasa mengapa pula dia dapat lebih kan. Adik-beradik, adik-adik yang kat rumah kan, kalau air dapat, seorang dapat setengah gelas, seorang lagi dapat 3/4 gelas. Jangan ghil kan. Jangan pula dia dapat lebih kan. Bersyukur alhamdulillah ya. Kalau nak lebih, minta baik-baik. Dan di hujung itu didoakan Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau penyantun, Engkau yang Maha Penyayang. Bila kita puji Allah penyantun penyayang itu, dia memberi kesan pada kita umat Islam perlu jadi penyantun, perlu jadi amat penyayang, barulah Raufur Rahim memberi kemenangan kepada kita, Ustaz ya. Tapi kalau kita masih bergaduh-gaduh lagi, orang buat baik tak puas hati, orang tak buat baik kan, kita tak ada buat macam-macam. Betul, Ustaz. Dan maksudnya Islam tidak lagi mendapat, Allah tak bantu betul-betul pasal tidak ke arah situ. Jadi Tuan Ustaz, kalau kita boleh sama-sama ambil 3 kesimpulan daripada perkara ini ya, daripada perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, untuk menang kita perlu apa? Banyak puji, banyak bertasbih pada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, untuk kita menang, kita kena berusaha, tapi syaratnya ialah apa? Syaratnya ialah kita kena berusaha, tapi kemenangan mutlak adalah datang daripada Allah. Kita kena ikut peraturan yang Allah berikan di dalam surah ini, mengutamakan orang lain ya, jangan ada syuh. Yang perkara ketiga, jauh daripada kedekut, istilahnya macam general Ustaz ya. Tapi syuh yang saya maklumkan tadi bukan sekadar tak nak bagi. Kita dah bagi dah. Dia hati masih hati berkata-kata. Yang itu tak boleh. Pasal bila berkata-kata, next time tak nak bagi lagi. Bagi tuan-tuan, mari kita berdoa untuk kita dapat pedoman ini daripada Allah. Baik. Mari kita sama-sama panjatkan doa kita kepada Allah Taala. Dan sahabat-sahabat tadi yang jawab doa, selalu kita baca doa ni itulah ketika kita solat jenazah. So memang menarik doa ini dan boleh diamalkan ketika nak berbuka ke, dan bila-bila masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah. Dalam kerendahan hati kami, dalam kedhaifan kami, dalam kehinaan kami ya Allah, dalam dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah.
Maka ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa pasangan kami, dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah. Kasihilah ibu dan ayah kami seperti mana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Begitu juga ibu dan ayah mertua kami, ampunkan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami kini berada di penghulu segala bulan ya Allah. Bulan yang penuh keberkatan, bulan yang dijanjikan ampunan daripadamu ya Allah. Maka pilihlah kami semuanya ya Allah, tergolong dalam kalangan hamba-Mu yang mendapat ampunan daripadamu ya Allah lantaran dosa-dosa kami yang begitu banyak ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, teringat kami akan sahabat-sahabat kami yang kini sedang diuji dengan wabak ini ya Allah. Mereka berpisah sementara dengan keluarga mereka saat ini ya Allah. Maka ya Allah, kurniakan kesembuhan buat mereka. Kurniakan kesembuhan ya Allah buat mereka yang kini sedang dirawat ya Allah. Begitu juga sahabat kami yang bertugas siang dan malam di barisan hadapan ya Allah, memastikan berusaha mereka untuk menghalang wabak ini daripada berterusan ya Allah. Semua ini ya Allah tidak mampu kami capai melainkan kehendak dan juga kekuasaan-Mu ya Allah. Maka angkatlah wabak ini kembali ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-Mu yang mana mulutnya senantiasa membaca Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Amin 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 ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima kita Ustaz ya dalam doa akhir yang kita belajar pada ayat yang ke-10. Jadikanlah kita ini diampunkan dosa, ampunkan dosa kepada ikhwan ya. Istilah ikhwan ini amat mahal sebenarnya. Nabi rindu nak bertemu ikhwan. Subhanallah. Sahabat tanya, kami ni bukan ke? Kamu ni sahabat. Ikhwan ini adalah orang-orang yang beriman yang tak pernah berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berdoa untuk ikhwan semuanya diampunkan yang mendahului, maka inilah, dan bagi tuan-tuan yang sudah mendahului berkaitan dengan iman ini, salah satunya ialah mendahului wakaf ya. Terima kasih diucapkan pada semua yang sudah berwakaf sebelum ini, dan bagi tuan-tuan yang masih belum ataupun nak menambah lagi wakaf pada Ramadan ini, ada nombor tertera di atas skrin untuk sama-sama kita menyebarkan kalam Allah ini, mushaf yang ada, agar lebih ramai lagi boleh menatap di bulan Ramadan Ustaz ya. Agar mereka dengar Malaysia Quran Time sambil memerhati, rupanya Allah ni memang Raufur Rahim, dan dia pun rasa bersemangat lepas saya Allah bagi sihat ini, saya akan perjuangkan isi kandungan daripada Al-Quran ini. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, terima kasih diucapkan pada semua yang sudi bersama sampai tahap ini ya. Tolong doakan kita terus istiqamah. Kita akan bertemu ya ulangan pada malam ini jam 10 malam masih lepas solat tarawih tu, kalau nak semak balik semula bacaan dengan ustaz ya, bacaan tadi ataupun tengok sedikit apa doa kan, dengan doa tadi. Dan yang keduanya kita bertemu bahagian yang kedua melengkapkan surah Al-Hasyr esok insya-Allah jam 12 ya, melihat kepada apakah sifat orang-orang yang munafik ya, Allah memberi agar kita jangan jadi, dan bagaimana kita nak terelak. Allah beritahu ada Asmaullahul Husna yang kalau kita faham betul-betul, kita digelar sebagai Ashabul Jannah. Bertemu insya-Allah